الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada nama-nama yang baik kerana Dia Maha baik. Bagi Allah ada nama-nama yang indah kerana Dia Maha indah. Bagi Allah ada nama-nama yang sempurna kerana Dia Maha sempurna. Bagi Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang menyebabkan dengan nama itu kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada nama Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala Al-Karim. Alladzi Allah wallahu alladzi la ilaha illa hu الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المزيد السميع البصير الحكم اللطيف العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير العبيد المقيم الحسيب الجليل الكريم. Al-Karim yang ke-42 maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Al-Karim sempurna pada kemuliaannya. Walaupun begitu, kalau kita terjemah sekadar Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, sukar untuk kita memahami disebabkan kita ini telah kita mempunyai kesan kemuliaan beralih ke apa yang kita lihat. Sedangkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala bukannya kita lihat pada zat Allah yang Maha Mulia dengan mata kepada kita. Dia yang Maha Mulia. Jika ulama-ulama kita termasuk insya-Allah termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah, dan semoga Allah juga memuliakan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah yang bertakwa. Maka wajib bagi kita memuliakan mereka. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, salah satu tanda seseorang mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dia juga memuliakan orang-orang beriman, orang-orang saleh, memuliakan akan para ulama dan ahli Al-Quran, memuliakan orang yang lebih tua daripadanya. Itulah Islam. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang muliakan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kerana dengan kemuliaan Allah maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jangan kita beranggapan bahawasanya kemuliaan yang ada pada diri kita menunjukkan kita tidak ada dosa. Walaupun kita memuliakan seseorang di antara kita, tetapi bukan sampai dia tak ada dosa. Kalau kamu memuliakan aku, maknanya menunjukkan aku pula tak ada dosa. Jangan kita beranggapan demikian. Kerana maksud kemuliaan adalah sekadar memberi kehormatan padanya, keistimewaan yang Allah beri padanya, maka kita terima itu datang pada Allah, bukan daripada dia. Dia juga kalau seorang beriman, dia akan mengatakan ini semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita lihat kemuliaan yang diberi oleh Allah kepada para Nabi Rasul, makna keistimewaan, mukjizat. Lalu Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, Maha Mulianya Allah, dan menunjukkan pada keistimewaan yang dimiliki oleh Allah. Macam kita ni, apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, maka kemuliaan dilihat pada akhlak dan sifat perwatakan seseorang, menunjukkan dia seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memuliakan seseorang, perwatakannya Allah sendiri melaknatnya.
Jangan sampai kita nak memuliakan syaitan, iblis, syaitan. Jangan kita memuliakan disebabkan Allah melaknat itu semua. Kita baca Quran sampai pada kisah Fir'aun, jangan memuliakan pula Fir'aun, kerana Allah melaknatnya. Qarun, Allah melaknatnya. Jadi jangan memuliakan sesiapa yang tidak dimuliakan oleh Allah, melainkan Allah membencinya. Itu kaedah. Tetapi kita kaitkan dia adalah Allah Al-Karim yang maha mulia. Bukan apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan aku maha mulia. Jadi bagaimana kita nak memahami Allah Subhanahu Wa Taala maha mulia, lalu lihatlah kebaikan yang Allah curahkan kepada kita. Itu adalah maksud kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikatakan seorang raja itu yang mulia, lalu kalau sekiranya dia menindaskan rakyatnya, menzalimi rakyatnya, dia tidak termasuk mulia di situ. Seperti mana Raja Rom dikatakan Raja kata Malikul Azim. Rasulullah tulis juga dengan tulisan, dengan surat Malikul Azim, Raja besar. Tapi tidak disebut Malikul Karim, Raja yang mulia. Azim di sini adalah tradisi bagi tahu dia raja, orang besar. Begitu. Ni Muhammad Rasulullah lagi besar. Begitu. Itu kaedah. Lalu apabila kita menyebut duli yang maha mulia, yang maha agungkah, jadi bukan menunjukkan bahawasanya itu adalah syar'iyah, itu adalah urufiyah, tradisi. Itu yang kita kena bezakan. Itu pasal sebagai orang di antara kita tak faham, akhirnya kata haram kita sebut. Tak boleh sebut duli yang maha mulia, kerana yang maha mulia Allah. Dia tak faham antara sebutan itu syarak dan juga uruf. Seperti mana ada di antara kita namanya Malik. Allah juga nama Malik. Ada orang nama Rahim. Allah juga Ar-Rahim. Dia juga Rahim. Kalau Rahim jadi Rahimun. Kalau Ar-Rahim, Ar-Rahimu. Itu dia punya kalimah asal dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada kalimah mulia, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala juga dah memberi dengan kasih sayang atas kemuliaannya. Lalu barang siapa yang menerimanya itu, maka dia telah menerima satu rahmat, satu nikmat daripada Allah yang maha mulia. Sekiranya dia memikirkan perkara demikian, dia akan sujud kepada Allah, dia akan bersyukur kepada Allah, dia akan mentaati hanya Allah. Kerana maksud syukur adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang di lidah orang yang bukan Islam pun sebut syukur kepada Tuhan. Tetapi jangan kita mengatakan itu kalimah itu adalah kalimahnya akan ibadah. Itu kalimah itu kalimah urufiyah, kalimah tradisi dia. Yang kita jangan menerima sebagai satu kalimah ibadah juga. Syukur kita dengan syukur dia lain. Syukur kita wujud dengan amal ibadah, ketaatan kepada Allah. Sedangkan syukurnya itu sebagai satu kalimah saja yang disebut di lidah. Seperti mana seseorang mengatakan saya raja. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyatakan ana Malik, aku raja. Jadi apa perbezaannya di sini? Yang menyebut aku raja, dia akan mengalami kebinasaan, dia akan mati. Tulang-tulangnya akan hancur setelah dia mati. Dia akan kembali ke tanah. Dia akan dibawa keluar. Yang memuliakannya atau menghinanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sesat. Tapi bila Allah kata aku lah Malik, aku maha kaya, aku maha mulia, menunjukkan kepada kesempurnaan. Tidak ada makhluk pun yang boleh membuang kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada. Bahasa kita sebut kalam yang mulia, Quran yang mulia, Al-Quranul Karim, disifati dengan Allah yang berfirman kalam tersebut. Dan kata ulama-ulama kita, barang siapa yang memperbanyakkan membaca Ya Karim, Ya Karim pada setiap malam, kata ulama kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat kasihnya, rahmatnya, mulianya, Allah akan angkat derajat orang tersebut. Kenapa? Kerana malam-malam orang apabila menghadapi malam, dia akan melihat apa yang dia nak. Apa dia nak, mungkin dia nak makan.
Mungkin dia nak kaca TV dia, mungkin dia nak hiburan. Tapi sedikit sangat orang malam-malam ya karim. Jadi orang inilah diangkat derajat oleh Allah setinggi-tinggi derajat. Tidak ada tidur, malaikat telah diberi keampunan. Itu pasal sebelum kita nak tidur, kita ambil wuduk dulu. Walaupun kita tahu hukum orang yang dah tidur dalam keadaan wuduknya terbatal, tetapi tidak batal di sisi Allah. Batal pada syarat diri kita. Bangun kita ambil wuduk kalau nak sembahyang. Di sisi Allah tak, kita suci. Itulah maksudnya wuduk itu ada dua hukum. Satu hukum zahir batal, satu hukum batin tidak batal. Hanya seorang yang pada hukum zahir dan batin yang tak batal kalau dia tidur, itulah Nabi SAW. Nabi SAW sifat pada seorang Nabi Rasul, zahir dan batinnya tidak dikatakan najis. Itu yang perlu kita ketahui. Itu pasal apa yang keluar pada Nabi Rasul semua suci, tak ada najis. Diri dia tak dikatakan najis. Bahkan apa dalam perut seorang Nabi juga tidak najis. Tapi yang pun dalam perut kita, kalau dia keluar dia najis, dalam perut pun tak kira najis. Hanya saja kalau keluar najis sungguh. Tapi Rasul apa yang ada dalam perutnya sehingga dibawa keluar tidak najis. Bila dia berlawanan daripada najis, maknanya dia suci. Maknanya bahawasanya air kencing Rasulullah SAW itu seumpama seperti mana air tawar. Air tawar macam air mineral, sehingga orang tidak boleh mengetahui itu adalah air kencing Rasul. Itulah perbezaannya air kencing Rasul dengan air kencing kita. Qadam Nabi SAW satu hari kehausan. Waktu tu gelap pula, ini air Nabi ni, aku ambil dan minum. Nanti aku bagi tahu Nabi, ambil dan minum. Bila keadaan dah cerah, Nabi tu tengok, mana pergi air kencing aku? Sebab Nabi kadang-kadang malam-malam Nabi kencing. Dekat situ ada satu tempat dekat bilik Rasulullah, Nabi tak pergi tandas. Lepas tu Nabi ambil wuduk pun sikit je satu kali. Lepas tu Nabi solat tahajud. Mengapa banyak perbuatan Nabi untuk memudahkan kita satu hari nanti? Sebab hari ni kita dah ada bilik air, ada paip, kita bangun kita pergi sana. Pada zaman Rasulullah tidak ada. Lalu kadang-kadang Rasulullah nak memudahkan umat Islam, jangan beranggapan bahawa sunyi nak berwuduk kena pergi yang bilik air, kena keluar rumah. Rasulullah SAW di situ tempat Nabi baring. Lepas tu Nabi SAW pun buang air kecil satu dekat, nanti taruh tempat lain. Datang Abdullah bin Mas'ud ke Anas bin Malik, bawa pula air bekas wuduk Nabi. Nabi pun ambil semua, kumur-kumur buang dalam tu. Ambil lagi basuh muka, lepas tu basuh tangan. Itulah pun Nabi solat tahajud. Mengapa? Kerana jangan kita beranggapan ambil wuduk ni mesti nak air banyak, nak air mengalir. Tidak semestinya. Bahkan riwayat daripada Sayyidina Ali, Rasulullah SAW malam-malam Rasulullah pun dia nak solat tahajud, Nabi ambil wuduk sekadar yang rukun ni sekali. Tapi bila Nabi nak solat fardu, Nabi buat 3 kali. Begitu. Bila ramai-ramai sahabat nak tengok wuduk Nabi, Nabi buat 3 kali. Tapi malam-malam Rasulullah wuduk sekali saja. Kenapa agaknya? Disunat. Agak mudah pada umat kalau dia tanya, boleh tak kalau kita wuduk sekali? Sebab malam-malam ni kita tak pergi tanda dan kita nak wuduk sekali je tuang air dia. Mana nak ada menitik, mana ada nak tumpah ke menitik? Sebab jumlah air sedikit. Ambil kat tapak tangan, sapu kat kaki basuh semua. Dengan istilahnya sapu tu adalah bukan seperti mana sapu biasa. Dia mesti membasuh dengan menggosok. Bila menggosok, hilang dah masuk sapuan. Sebab kaki kalau disapu kena basuh. Jadi istilah gosok-gosok tadi adalah dengan maksud membasuh. Kalau dia ambil sapu saja tak boleh. Sebab kaki kena basuh, muka kena basuh, tangan kena basuh, kepala saja boleh sapu. Itu ayat Quran. Jadi dia kena tahu kaedah. Lalu Rasulullah pun memudahkan umat. Nabi pun letak. Jadi datang khodam Nabi kehausan Nabi minum. Mungkin dia beranggapan ini air sisa wuduk Nabi. Nabi kumur-kumur buang situ. Nabi intisar tuang situ. Dia ambil minum. Bila dah cerah Nabi tu tengok mana pergi air aku ni.
Air kencing dia mungkin Nabi nak ambil pergi buang ke apa ke, suruh khadam dia pergi buang ke. Nabi tanya khadam dia, adakah kamu tahu di mana air kencing aku? Kamu dah buang? Tidak ya Rasul, kami ingat. Aku ya Rasul, aku ingat bahawasanya itu air daripada sisa wudu'mu ya Rasul. Lebih-lebih lagi aku yang Nabi kubur, bila Nabi buang seperti kasturi baunya. Tekan air kencing, dia pun minum. Dia tak terasa seperti benda air kencing. Itu satu kisah. Cerita yang lain, minum darah Nabi pun. Nabi kata barang siapa ada sebahagian aku dalam diri dia, air kencing ke darah ke apa saja, api neraka tak boleh sentuh dia. Api neraka tak akan menyentuhnya. Maknanya itu menunjukkan kesan dengan barakah daripada Nabi. Begitu juga Khalid Al-Walid. Lepas satu peperangan, Khalid Al-Walid seorang-seorang pergi ke medan peperangan. Musuh dah tak ada dah. Orang dah tengok, kenapa Khalid ni duk cari tu, duk cari ni, pergi ujung sana, lari ke sini. Aku tanya, ya Khalid, apa pasal? Sesungguhnya aku kehilangan kopiahku. Ialah kopiah dia pun bukan sebarang kopiah. Ada rambut Rasulullah yang kuselit di situ. Tidaklah aku berperang dengan rambut Rasul, melainkan akan menang dalam peperangan tersebut. Sekarang dia dah tak tahu mana pergi. Pasal aku mencarinya. Bagi mereka besar, hanya beberapa helai rambut Rasulullah terbaruk. Maknanya itulah Allah memuliakan Rasul. Kita memuliakan pula Rasul, mengambil barakah dengan apa daripada Nabi. Itu kaedah. Itulah caranya orang yang betul beriman kepada Rasul. Sebahagian orang kata maksud beriman kepada Rasul sekadar ambillah dengan apa yang dibawa. Tetapi mereka menolak diri Rasul ni ada sesuatu yang istimewa, mereka tolak. Sehingga bila Rasulullah tu wafat dan mati, bagi mereka seperti mana orang mati. Seperti mana orang mati. Kalau begitu, mengapa kita kena bagi salam ke Rasul? Itu sebagai satu adat dia, dah datang bagilah salam. Bagi mereka seperti mana Rasulullah dah mati, dah tak ada kehidupan. Itu sebagai manusia hari ini beranggapan begitu. Termasuklah yang mengatakan ini siapa? Tu yang jaga duk jalan depan makam Nabi itu. Dia sendiri bercakapnya. Satu hari kita pergi angkat tangan depan makam Nabi, sebab kita belajar Imam Malik berfatwa apabila kamu berada di hadapan makam Nabi, doa menghadap makam. Jangan doa menghadap ke kiblat, sebab kita punya kiblat doa langit. Cuma langit dengan makam Nabi seketika itu mulia lagi. Kiblatnya adalah makam Nabi. Mengapa agaknya? Sebab apabila kamu berdoa, Nabi juga akan mengaminkan doa kamu. Takkan kamu tak tahu? Takkan kamu tak mahu? Nabi mendengar kamu berdoa, Nabi mengaminkan. Kalau kita mengangkat doa bagi yang pakai itulah yang itu, tak tahulah dia tu torsyih ke apa ke, dia jalan-jalan gitu kan. Kalau kamu nak doa, kamu kena menghadap kiblat. Ini dah mati, Nabi dah mati, apa kamu nak menghadap dia? Begitu. Dia cakap Arab lah. Kita jawab, ingat tak tahu bahasa Arab kah? Kita pun jawab balik, bagi kamu dah mati, bagi kami Nabi kami masih hidup. Bagi kami, Nabi kami hidup. Kamu yang kata mati, hati kamu mati. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Nabi Rasul wafat setelah 3 hari Allah mengembalikan rohnya. Hanya saja dia tidak hidup seperti mana kehidupan zahir kita. Kalau kehidupan zahir kita, mana ada parlimen hari ini, mana ada Perdana Menteri hari ini. Kalau Rasulullah hidup secara zahir, Rasulullah terus membimbing seluruh umat Islam dalam dunia ni. Tak perlukan lagi Perdana Menteri ke, Raja Sultan ke, cukup Rasulullah. Cukup. Seperti mana pada zaman Rasulullah, mana ada gubernur, mana ada khalifah, semuanya adalah Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, barulah adanya khalifah, baru adanya gubernur, baru ada itu semua. Barulah adanya raja yang pertama, itulah Muawiyah bin Abi Sufyan tu, raja pertama dari Islam.
Bahkan sampai keturunan Abbasiyah, keturunan Abdullah bin Abbas ni turun sampai dah ada orang yang keturunan daripada Abdullah bin Abbas yang jadi raja ini. Ada juga daripada keturunan Sayyidina Hasan. Tetapi apabila dah ada orang yang ada kuasa tak mau tu semua, lalu mereka buat sesuatu untuk menggugurkan sistem raja tadi melalui keturunan Rasulullah SAW. Itu pasal dulu Raja Libya. Raja Libya dulu adalah keturunan Sayyidina Hasan As-Sanusi, seorang ulama, keturunan ulama dan keturunan para wali. Datangnya pemberontak luar ni, maknanya penjajah bagi habuan ke orang kampung, orang. Akhirnya orang dah tertawan dengan harta benda, dah hidup seronok dah dengan apa yang diberi oleh penjajah. Dan sekali penjajah mahukan Libya, tapi bila dia dah dapat, dia bagi juga orang lain. Tetapi cara ni adalah, tujuannya adalah untuk apa? Untuk menghilangkan daripada kerajaan Islam tersebut. Termasuk dari Saudi. Siapa yang pegang Hijaz dulu? Uthmaniyah. Hijaz Uthmaniyah. Bila dia runtuhkan kerajaan Uthmaniyah, bila dia akan matapuk tu, masuk Perancis dan British membantunya. Waktu itu juga kerajaan Saud, waktu itu tak ada lagi Hijaz, dia Saud dulu. Jatuh kerajaan Uthmaniyah. Bila jatuh Uthmaniyah, Hijaz dan juga Mekah ke Madinah ke Syam ke, semua dah tak ada dah pemerintah. Bila tak ada pemerintah tu, yang masuk sampai hari ni Bashar Assad keturunan ni tu, dulu mana ada, semua dia adalah Uthmaniyah dulu. Bahkan bila sahaja Sultan Abdul Hamid tahu kita susah nak buat haji sebab jauh, dialah mula-mula hantar kapal untuk kita naik pergi buat haji ni kapal. Sebelum kerajaan Uthmaniyah jatuh dulu. Dan orang yang pertama dibawa daripada Nusantara ni pergi buat haji ni kapal, yang dibiayai oleh Sultan Abdul Hamid, orang Aceh. Orang Aceh. Itu pasal Aceh namanya Serambi Mekah. Sebab dia awal-awal pergi Mekah, tunaikan ibadah haji. Lepas tu pula jahatnya Perancis, dia halang. Waktu marah Sultan Abdul Hamid bagi tahu kepada kedutaan dia, kalau sekali kamu mari ma'anak, aku sekian-sekian raja bagi kerajaan ni akan memerangi kamu. Tak berani dia. Dulu itulah Uthmaniyah. Jadi itu salah satu contoh kemuliaan yang diberikan oleh Allah pada siapa yang dikehendaki. Jadi barang siapa yang memperbanyakkan pada waktu malam baca la ya karim kalau ikut oleh Imam Sya'rani, kalau ditanya jumlah banyak tu banyak mana, Imam Sya'rani menjawab paling kurang 300 kali. Itu di kalangan ahli tasawuf thariqah mengambil pendapat demikian. Akan tetapi sebahagian ulama mengatakan kembali daripada fiqh, jumlah yang kata taklah banyak sangat, tapi mampu baca 10 kali saja. Mengapa agaknya? Sebab dikiaskan dengan hadis Rasulullah, zikir telah setelah solat. Zikir telah setelah solat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Sebab cukup kan 100, banyak tu. Lalu Rasulullah mengajar kita jumlah yang sedikit. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Lalu ulama mengambil jumlah 10, letak dalam malam-malam baca ya karim 10 kali, memadai. Itu mengikut fiqh dan dikias dengan hadis tu, hadis tentang zikir atau solat. Tapi ulama tasawuf lebih mengambil 300 kali. Lalu di sini jangan kita memandang Masya Allah 300 tak baca dah lah. Bacalah sekadar yang kita mampu. Mungkin kita mampu 10, mungkin mampu 20, baca sekadar mampu. Bahkan mungkin kita ambil tengoklah 2 minit baca banyak-banyak tak payah kira. Kalau kita kira cukup 100, selesai. Barang siapa yang menyebut ya karim Allah memuliakan dia.
dan makhluk yang lain memuliakan dia juga. Pasal kadang-kadang kita tengok tok guru ni, orang muliakannya sebab dia telah memuliakan Allah dan Allah memuliakan dia. Begitu. Seterusnya Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Maksudnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengawasi, yang memelihara segala sesuatu. Maksudnya segala sesuatu di bawah penguasaan Allah. Kita ni selamat bukan disebabkan poliskah, bombakah, kerajaannkah, tapi kerana Allah yang mengawasi kita. Seperti mana di langit, dalam Quran disebut oleh Allah, dan hadis Nabi pun ada. Kalau sekiranya Allah tak jaga muka bumi ni daripada bintang-bintang di langit tu jatuh ataupun naik bintang sekalipun, habis bumi ni. Habis. Sebab dalam saintis kata bahawasanya di atas sana tu ada saja yang melanggar-langgar. Cuba kalau sekiranya tu semua melanggar jatuh di bawah ni, tu yang dikatakan taik bintang meteor tu yang jatuh kat Mexico tu, jadi satu kawah. Orang tu kira macam satu pekan besarnya kawah tu. Mana ada satu pekan jadi kawah begitu, tapi dikatakan meteor. Cuba kalau sekiranya Allah biarkan, tak tahu macam mana muka bumi satu hari. Itu baru satu meteor dia jatuh. Cuba kalau sekiranya setiap tahun 3-4 kali Malaysia pun habis juga kena meteor. Habis bandaraya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dulu. Mana Kuala Lumpur dalam peta dah tak ada dah jadi kawah. Hanya saja tuangnya daging masuk rendang, semua kita buat rendang je. Ar-Raqib, Allah Maha mengawasi, menyaksikan. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, mengamati seluruh makhluk yang dicipta. Kata Imam An-Nawawi, sebab permasalahannya adalah berdasarkan satu hadis difahami orang secara zahir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa paras kamu, wa amwalikum, dan harta benda kamu. Tadi difahami secara zahir Allah tak melihat juga. Maknanya dalam satu keadaan Allah tak melihat. Dia tak melihat makhluk itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang dipandang, dilihat oleh Allah hati kamu dan amal kamu. Lalu orang pun faham zahir, bukunya Tuhan kita ni kalau dia mungkin lagi tak mau melihat, maka dia tak akan lihat. Salah dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Barang siapa mengatakan Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk tidak mahu melihat, kafir dah dia. Sebab keadaan Allah Subhanahu wa taala kaunuhu basiran, keadaannya selama-lamanya melihat. Lalu apa maksud hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh kerana itu hadis Nabi jangan difahami secara zahir. Kadang-kadang dalam video pun ada juga, kadang-kadang Ustaz Arab lagi tapi cakap Melayu. Baca ni Sahih Bukhari, dia pun baca. Padahal bila kita dengar, itu bukan maksudnya, itu zahir. Pada syarahnya lain daripada apa yang dimaksudkan, daripada apa yang pendapat dia lain. Ulama kita tak mengatakan hadis ini difahami dengan secara itu. Oleh kerana itulah dalam syarah hadis Imam An-Nawawi mengatakan sesungguhnya bukan yang dimaksudkan Allah tidak melihat seperti mana kita menghendaki untuk melihat sesuatu, menghendaki untuk tidak mahu melihat. Kita pejam mata sebab tak mahu lihat. Lalu Allah pun tak mahu lihat, macam Allah berpaling sehingga tidak mahu lihat. Bukan itu kata Imam An-Nawawi. Akan tetapi kata Imam An-Nawawi, bahagian yang pertama, innallaha la yanzuru, dia tidak mahu melihat. Maksudnya melihat dengan pandangan kasihnya. Walakin yanzuru ila suwar, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi dia lihat hati, pandangan kasihnya. Itu saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Mustahil Allah berpaling. Sebab orang ini banyak ambil hadis itu sahih tapi faham zahir.
Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ada sahih, sesungguhnya selagi mana kamu solat menghadap Allah pada hati kamu, Allah menghadap kamu. Cuma bila hati kamu lalai, Allah berpaling daripada kamu. Hadis sahih. Lalu orang beranggapan bahawa Allah berpaling macam kita berpaling, menggambarkannya salah. Dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu apakah yang dimaksudkan berpaling di sini? Iaitulah Allah Subhanahu wa taala memandang kamu, tapi kamu tidak dapat pahala daripada pandangannya, sehinggalah kamu kembali ke hati kamu mengingati Allah. Di situ pahala kamu berjalan itu tadi. Itu maksudnya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tak melihat. Begitu juga dengan zahir hadis. Allah berfirman, barang sesungguhnya sifat kibir, al-kibriya, sifat macam kita terjemah macam sifat sombong, itu selendang aku. Barang siapa yang memakainya, aku akan mengazabnya, dan di akhir aku tak mau melihat dia, dan wala yukallimu, dan aku tidak mau cakap dengan dia. Lalu orang hari ini faham zahir. Apa maksud zahir? Yang di hadis tu faham gitu je. Ustaz-ustaz pun ambil perangai yang sama. Padahal maksud hadis Rasulullah, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala tak memberi bantuan pada dia. Itu maksudnya. Adakah Allah Subhanahu wa taala berpaling tidak mahu melihatnya? Mustahil. Allah Maha melihat, dan apa yang Allah lihat tidak ada kaitan dengan masa sekalipun. Seperti mana contoh, Allah sedang melihat, Maha melihat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sedang melihat, Maha melihat, bukan melalui sesuatu, bukan melalui perantaraan, bukan dengan masa. Sebab masa itu perantaraan. Kita pula melihat sesuatu, rekod. Lepas tu tengok balik, pukul berapa awak tengok? Sekian-sekian pukulnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat. Bila Allah Subhanahu wa taala lihat, siapa boleh jawab? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Tidak ditentukan dengan masa, waktu dan jarak antara satu waktu ke satu waktu. Itulah keadaan Allah melihat. Lalu kata ulama kita, Ar-Raqib, dia mengawasi seluruhnya. Lalu kata ulama kita, barang siapa yang memperbanyakkan membaca Ya Raqib, Ya Raqib, insya-Allah. Kata ulama kita, bila dibaca pada hartanya Ya Raqib, Ya Raqib, insya-Allah Allah akan jaga hartanya. Ini disebut ulama kita terlindung pada segala daripada kejahatan dan juga bara bahaya, pada maksud fadilat yang lain. Selain pada itu, kalau sekiranya dia ada satu harta, zaman dulu ada komunis, ada tentera Jepun, datang nak ambil harta, datang nak ambil beras, tutup guru wajah. Ni pernah dia ambil sikit satu cupak ke gitu, Ya Raqib, tiup, letak balik. InsyaAllah komunis ke Jepun dulu tak nampak beras nanti. Guni dia pun tak nampak, bekasnya pun tak nampak. Tutup guru wajah kita dulu. Itu pasal ceritanya kadang-kadang tok guru pun dia pun tak nampak, Jepun tak nampak. Mengapa Allah Subhanahu wa taala jaga? Ini kisah ni dah berlaku pada zaman salafus salih. Tak tahu saya dah cerita belum. Pada zaman para salafus salih, Hasan al-Basri dikejar orang, tentera-tentera kerajaan. Sebab hendaklah kita ketahui bila wafat Rasul, bila dah selesai khalifah yang 4, masalah berlaku. Sebab semua nak jadi ketua dalam dunia. Tu yang berebut nak jadi khalifah, tapi bila dah jadi khalifah tak nampak Islamnya, dah lari Islam tu. Lalu ada juga di antara mereka nak jadi ketua, nak jadi pemimpin, lalu menzalimi ulama'-ulama'. Sebab ulama' dia berdasarkan dengan apa yang mereka pelajari pada para sahabat. Sahabat belajar dengan Rasulullah. Lalu pada zaman Hasan al-Basri berlaku. Pada ketika itu pemimpin itu memerintahkan agar tentera-tenteranya pergi cari Imam Hasan al-Basri. Kalau dah sekiranya dapat, ditangkap, dipenggal kepalanya, dipotong leher itu. Lalu Hasan al-Basri pun terpaksa lari juga. Dia orang
Kalau kita pun lari, kalau boleh lari, larilah. Bila dia pun dah panik semua, kita baliklah rumah. Tikus lari kejar kita pun kita lari. Padahal dia tak tahu itu kejar kita pun tidak. Kita rasa dia kejar kita. Yang kata tikus, abang tu cicak jatuh pun meletup. Meletup kaki. Apa maksud istilah meletup kaki ni? Di sudut balaghahnya adalah terloncat-loncat. Maksud meletup. Lalu ada rumah kawan ni, kata, "Mat, boleh tak aku masuk dalam rumah kau? Urusan tentera tu cari aku. Rasanya kalau aku dah dapat aku, dia bunuh aku." Masuk rumah aku. Pergi duduk kat dapur. Pergi duduk kat dapur rumah aku. Tentera pun ni. Lepas tu tanya, "Awak jumpa Hasan? Ada kat dapur rumah saya." Kawan tu bagi tahu ada kat dapur rumah saya. Hasan duduk daripada dapur dengar. Tak jaga, tak beramanah punya kawan aku. Tentera tu pun masuk dalam rumah, cari, tak jumpa. Mana Hasan? Tadi masuk. Tak ada kami jumpa. Tentera pun balik. Last sekali Hasan pun tanyalah kepada kawannya, "Kenapa kau bagi tahu aku kat dalam? Bahkan dari sudut hukum syarak, wajib kau sembunyikan aku. Jangan bagi tahu. Wajib jaga nyawa aku. Itu kaedah syarak. Sebab tu musuh tu nak membunuh aku." Tapi kawannya pun punya wali. "Wahai Hasan, aku tahu Allah akan jaga kamu. Aku cakap macam mana pun Allah akan jaga kamu. Tak menang dengan perkataan aku. Sebab kau waliullah." "Wahai Hasan, macam mana tentera itu tak melihat kau?" "Tentera itu telah menyentuh aku 7 kali. Tetapi mereka masih tak perasan aku dekat dapur tadi. 7 kali dulu sentuh aku." Lalu sahabat kawannya tanya, "Apa yang menyebabkan mereka tak dapat melihat kau?" Dia dapat ayat, dia dapat amalan daripada sahabat dulu. Sebab dia pernah belajar dengan Sayyidina Ali, Anas bin Malik, ramai sahabat Nabi. Jadi dia kata, "Aku baca Fatihah 7 kali, ayat Kursi 7 kali, akhir pada surah Baqarah 7 kali. Aku baca. Mereka pun masuk tak nampak aku." Ini amalannya. Amalannya daripada ayat Quran. Maka dengan ayat Quran Allah melindungi dia. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda, barang siapa yang membaca ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, Allah akan pelihara dia. Selesai. Barang siapa yang membaca ayat Kursi, Allah akan lindungi daripada segala bahaya dan keburukan makhluk yang melakukan keburukan kepada dia. Surah Al-Fatihah adalah penawar, adalah juga kunci bagi semua hajat-hajat agar dimustajab oleh Allah. Selesai. Macam kita pula jangan baca, nanti pukul 4 tak nampak kita. Bacalah Quran, senang tangkap. Pergi tangkap dia, pukul 4 tak tahu dia boleh dah masuk rumah dia. Bukan apa yang kita khawatirnya apa, takut kita balik rumah, isteri tak nampak kita. Mana bapak aku dah tak balik 3 hari 3 malam. Tapi agaknya suar bajunya ada kat bilik ayah tu. Anak kecil tanya, "Bapak dah ada mak lain?" Asasailah kita dua nama Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Karim dan juga Ar-Raqib. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.